Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Waalaikumsalam. Salam, Miss. Alhamdulillah, sihat semua? Sihat, Alhamdulillah. Ada yang duduk kat kampus tak sekarang ni? Ke semua kat rumah? Masih di rumah. Kat rumah Okay, jadi macam biasa sebelum kita mulakan kelas hari ini, dipersilakan Cik Hafiz Ashraf untuk mengetuai bacaan doa hari. Silakan. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Cik Hafiz. Jadi saya nak mula ambil kedatangan. Bagi siapa yang hadir boleh kata ada. Yang pertama, Hazira. Dia kata Hazira ada? dia tak apa-apa sihat Miss, dia demam. Tak datang lagi kan? Dia suruh saya beritahu Miss. Okey. Nur Nabiha binti Azman. Saya, Miss. Nur Rashidah Izzati. Putri Nur Anatasha. Saya, Miss. Syafiqah Syamimi. Saya, Miss. Okey. Cik Hafiz Ashraf ada. Alia Nabila. Saya, Miss. Alright. Nur Adin Khairina. Saya, Miss. Nur Aida Syafida. Saya, Miss. Alright. Nur Alia Natasha. Saya, Miss. Nur Fatihah Nafisa. Saya, Miss. Nurul Ashikin. Saya, Miss. Muhammad Arif. Saya, Miss. Muhammad Fakur Razi Lutfi. Saya, Miss. Nuri Nadira. Saya, Miss. Nelly Nazura. Saya, Miss. Okay. Nur Asma Syazwani. Saya, Miss. Alright. Nur Husna Syahida. Saya, Miss. Nur Eliana. Saya, Miss. Alright. Nurul Jannah. Saya, Miss. Rashidah Nur Diana. Saya, Miss. Okay. Siti Nur Ain Ashikin. Saya, Miss. Wan Nurul Farisha. Wan Nurul Farisha ada? Dia tak sihat, Miss. Dia tak datang hari ni. Okay. Adil Hafiz. Ada, Miss. Akmal Lutfi. Akmal dia masuk internet Kalau masuk je tadi. Akmal ada? Akmal dah masuk? Ada jap. Tadi tertekan keluar, nak tekan mic, tertekan keluar. Sorry, Miss. Oh, okay. Hakim Henry. Saya. Okay. Intan Nur Mawadah. Ada, Miss. Okay, Muhammad Adam. Saya, Miss. Muhammad Firdaus. Saya, Miss. Rashid Daniel. Saya, Miss. Okay, good. So hari ni 2 orang tak datang, Wan Nur Farisha dengan Nur Hazira. Okay, jadi kita akan teruskan pembentangan hari ini. Ada 2 kumpulan. Kumpulan pertama siapa? Saya dengan Aida. Cik Hafiz dengan Aida. Tajuknya? Definisi remaja dan raka sebaya. Okay, grup yang kedua?
Saya Miss. Saya dengan putera ni, Natasha. Nabihah tu. Ha. Okay, presenter dah bersedia ke belum? Sekejap Miss, line saya tak stable. Sekejap. Okay, boleh. Okay, jadi sementara kita menunggu Cik Hafiz, okay, sebelum tu kita recall dulu apa minggu lepas kita dah belajar. Okay, ada siapa-siapa boleh rumuskan apa yang kita belajar pada minggu lepas? Bagi secara Elemen komunikasi. Okay, elemen komunikasi lagi. Apa yang kita belajar tentang komunikasi? Ada apa? Apa berkaitan komunikasi? Kita belajar apa je pasal komunikasi? Elemen komunikasi lagi. Jenis-jenis komunikasi. Okey, jenis komunikasi. Jenis komunikasi ada berapa? Dua. Okey, ada dua. Apa dia dua tu? Ada lisan dengan bukan lisan. Okey, pandai. Okey, bagus. Lisan dan bukan lisan. Verbal dan non-verbal. Okey, apa contoh yang berkaitan dengan komunikasi lisan? Siapa boleh bagi contoh? Komunikasi lisan tu macam mana? Penggunaan masa face to face. Okey, penggunaan masa to face. Okey, bagus Adam. Yang kedua yang bukan lisan pula macam mana? Bukan lisan, non-verbal. Kita punya ekspresi. Okay, ekspresi muka, gerak-geri tangan, kita punya sign language kan kalau guna untuk orang yang kurang upaya, contoh macam orang bisu, orang buta. Orang buta diguna apa untuk berkomunikasi? Braille. Okay, good, Braille. Jangan tertukar lagi Adam, Braille orang buta dengan orang bisu. Dah belajar dah. Okay, bagus dah belajar Okay, baik. Jadi kita boleh tahu dalam berkomunikasi sebenarnya tak ada halangan untuk kita berkomunikasi, sama ada orang itu sempurna fizikalnya ataupun kurang sempurna. Contoh macam orang bisu dengan orang buta. Macam kita ni orang normal, kita berkomunikasi melalui lisan, kita boleh chat, kita boleh WhatsApp. Tapi kalau untuk orang buta, untuk orang yang bisu, mereka ada kelebihan lain. Seperti orang bisu, mereka boleh menggunakan bahasa tangan. Kalau orang buta menggunakan mesin braille. Okey, jadi walaupun kita kalau komunikasi ni tak semestinya face to face. Contoh macam sekarang ni kita berada jauh kan, masing-masing kat rumah masing-masing, tak kisahlah kat mana pun, tak kisah dalam negara atau luar negara sekalipun, kita masih boleh berkomunikasi melalui media sosial. Okey, apa media-media sosial yang sering digunakan? Boleh bagi beberapa contoh? WhatsApp, Okey, lagi Instagram, Facebook, Instagram. Lagi? Telegram. Okay, jadi kita ada pelbagai platform berkomunikasi walaupun kita terpisah dek jarak, dek masa, tapi masih lagi berkomunikasi antara satu sama lain. Okay, tapi ada juga beberapa halangan dalam berkomunikasi yang kita belajar macam minggu lepas. Halangan semantik, halangan pentadbiran dan juga pelbagai halangan-halangan lain. Okay, namun halangan-halangan ini masih lagi boleh dikawal, masih lagi boleh diatasi seandainya kita mengambil tindakan. Okay, jangan andai kata kalau kita tengah cakap, mesej tak sampai, kita abaikan. Itu menyebabkan halangan tu menjadi halangan terbantuk lah, tak berkembang apa mesej yang kita nak sampaikan. Okay, jadi gunakanlah komunikasi ini di platform yang betul, dengan cara yang betul, dengan mesej yang betul. Jangan jadi keyboard warrior, jangan jadi netizen yang suka membawang, jangan menghentam antara satu sama lain. Gunakan komunikasi ini dengan cara yang betul. Boleh semua? Boleh Miss. Okey, bagus. Okey, jadi kita boleh teruskan kepada pembentangan. Cik Hafiz Ashraf dan juga Aida Syahidah dah bersedia? Sedia Miss. Okey, jadi saya persilakan Cik Hafiz dan juga Aida untuk meneruskan pembentangan, dan mohon yang lain boleh bagi perhatian. Andai kata lah tiba-tiba saya nak buat macam minggu lepas, so harap semua get ready, alright? Okey. Boleh? Boleh. Okey, good.
Okay, so silakan Cik Hafiz dan juga Aida. Boleh nampak tak? Boleh, boleh. Okay, boleh dengar tak? Dengar. Boleh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aida Syafida binti Kamaswadi dan rakan saya Syed Hafiz Ashraf bin Syed Fahmi Syam. Hari ini kami akan membuat pematangan tentang definisi remaja dan rakan sebaya. Next. Okay, definisi remaja. Remaja bermaksud seorang kanak-kanak yang sudah mulai dewasa, sudah akil balik dan sudah cukup umur untuk berkahwin. Perkataan remaja berasal daripada perkataan Latin yang membawa maksud menuju ke arah kematangan. Remaja ini dianggap sebagai golongan yang mempunyai akal yang sempurna dan matang sehingga mampu menguasai sesuatu dengan sendiri. Golongan ini sentiasa mempunyai perasaan ingin mencuba dan sedang menuju ke tahap untuk menjadi dewasa. Perasaan ingin tahu dan ingin mencuba mereka adalah sangat tinggi kerana mereka dalam masa untuk mencari jati diri. Dari sudut perkembangan kemahiran, remaja merujuk kepada satu peringkat perkembangan manusia iaitu peringkat transisi antara peringkat kanak-kanak dan peringkat remaja. Seseorang itu akan mengalami perubahan yang drastik apabila melalui zaman remaja, termasuk perubahan jasmani, sosial, emosi dan bahasa. Remaja dikatakan berusia di antara 11 hingga 21 tahun. Ia merupakan transisi antara zaman kanak-kanak dengan zaman dewasa yang melibatkan perubahan biologi, psikologi, sosial dan ekonomi serta melibatkan perubahan peringkat tidak matang ke peringkat matang. Maksud peningkatan beransur-ansur ialah peningkatan ini beransur-ansur kepada kematangan tubuh badan, jantina, emosi dan akal. Yang kita nampak pada remaja ni dia boleh berfikir rasional dan yang paling ketara pada remaja adalah perkembangan fizikal seperti perubahan pada bentuk badan mereka. Emosi mereka juga tidak stabil dan seperti contoh mereka suka memberontak dan perasaan mereka akan sering berubah-ubah dalam jangka masa yang pendek. Kebiasaannya remaja perempuan akan lebih cepat matang berbanding remaja lelaki kerana remaja wanita telah mencapai tahap akil balik lebih awal daripada remaja lelaki. Menjadi seorang remaja tidak mudah kerana di peringkat remaja ini, sikap seseorang itu akan berubah lebih-lebih lagi jika seseorang itu telah mencapai tahap akil baliknya. Next. Ciri-ciri remaja. Yang pertama adalah suka bergaul dengan rakan sebaya berbanding ibu bapa. Okey. Ini bermaksud para remaja kini lebih berasa selesa jika menceritakan semua masalah mereka kepada rakannya berbanding dengan ibu bapa. Hal ini demikian kerana para remaja sering berfikir bahawa berkongsi cerita dengan seseorang yang sama peringkat umur adalah lebih mudah walaupun pada hakikatnya bukan semua rakan kita ialah seorang yang boleh dipercayai. Yang kedua adalah adalah suka berangan-angan. Sikap suka berangan-angan ini memang menjadi kebiasaan di kalangan remaja kerana keinginan seseorang remaja itu berubah dari semasa ke semasa. Sebagai contoh, rancangan televisyen banyak menayangkan drama-drama dan filem-filem cinta yang turut menampilkan wajah-wajah yang kacak dan cantik-cantik. Jadi tak mustahillah jika ada segelintir remaja itu mula berangan-angan untuk memiliki artis kegemaran mereka. Yang seterusnya adalah ketidakstabilan emosi dan juga mudah terpengaruh. Emosi yang tidak stabil dan kecenderungan untuk berubah adalah ciri utama yang terjadi pada setiap remaja. Hal ini juga menjadi salah satu masalah yang besar apabila kita sudah mencapai tahap remaja.
Ini kerana hormon seseorang remaja itu sering berubah, lebih-lebih lagi hormon seorang remaja wanita. Secara umumnya, kaum lelaki memiliki perubahan emosi yang lebih stabil daripada wanita. Maksud dia kaum lelaki ni dia hanya mempengaruhi ego dan temperament. Berbanding dengan wanita, dia lebih mengutamakan perasaan mereka. Dan seterusnya, memahukan kebebasan. Bila dah beranjak dewasa, remaja akan jadi sering membantah dan menentang ibu bapa mereka. Mereka menginginkan kebebasan kerana pada fasa ini, mereka sedang mencari jati diri mereka. Sebagai contoh, mereka ingin melakukan sesuatu perkara yang baru tetapi dibantah oleh ibu bapa mereka kerana perkara tersebut dianggap tidak baik. Dari situ, kita nampak mereka akan menjadi memberontak dan dianggap sebagai kanak-kanak kerana mereka diatur oleh ibu bapa mereka. Okey, yang seterusnya adalah berlaku perubahan fizikal. Kita ada dua jantina, lelaki dan perempuan. Perubahan remaja pada wanita, contohnya adalah buah dada mereka mula membesar, punggung mereka melebar, jerawat mereka mula tumbuh, dan suara mereka mungkin akan berubah menjadi suara keanak-anakan kepada suara yang lebih matang. Perubahan pada remaja lelaki yang kita nampak adalah suara mereka menjadi garau, misai dan janggut mereka mula tumbuh, bahu dan dada mereka menjadi bidang, juga jerawat pun mula tumbuh. Okay, next. Peranan seterusnya adalah peranan seorang remaja dalam membentuk sasial diri. Okay, yang pertama ialah mendalami ilmu agama, mencintai Allah SWT. Okay, sebagaimana yang kita ketahui, ilmu agama merupakan ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Tak ada ilmu yang lebih mulia melainkan ilmu agama di dunia ini, iaitu ilmu dan pengetahuan Islam. Seseorang yang mendalami ilmu tetapi tidak berlandaskan atau berpaksikan agama tidak akan merasa nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah SWT. Remaja perlulah mendalami ilmu agama dengan membaca, sebagai contoh dengan membaca dan memahami Al-Quran, mengkaji hadis-hadis dan menyelami sirah Nabi serta para sahabat. Al-Quran dan hadis itu pastinya akan menjadi sumber utama kepada remaja bagi membina pemahaman yang kukuh tentang kemuliaan dan kehebatan memiliki sasial yang terpuji. Dengan mendalami ilmu agama, remaja akan mampu membentuk sasial diri yang terpuji. Seterusnya adalah taat kepada perintah ibu bapa. Sebagaimana yang kita tahu, ibu bapa ni merupakan dua insan yang paling dekat dengan diri remaja ketika mereka dilahirkan di muka bumi ini. Kita juga tahu pengorbanan ibu bapa terhadap remaja sebenarnya bermula dengan ibu yang mengandungkan kita dengan jerih payahnya selama 9 bulan, ditambah pula dengan jasa bapa yang bertungku lumus mencari nafkah bagi menyara keluarga. Remaja perlulah taat kepada ibu bapa dengan cara mendengar dan menerima nasihat yang diberikan oleh mereka dengan tangan yang terbuka dan hati yang lapang. Jika mereka tidak bersetuju sekalipun, mereka tidak boleh memberontak atau meninggikan suara ketika memberikan pendapat, atau mereka boleh berbincang dengan cara yang paling baik atau bertata susila bagi menyelesaikan segala permasalahan yang berlaku. Remaja ini dapat membina peribadi yang mulia dengan mentaati ibu bapa melalui perbuatan yang baik, melaksanakan hak-hak mereka dan menjauhkan diri daripada perilaku yang buruk yang boleh menyakiti hati mereka, hati kedua ibu bapa mereka. Taat kepada ibu bapa adalah amalan yang wajib ditunaikan bagi setiap rakan. Yang seterusnya ialah menghormati guru-guru. Kita perlu, seorang remaja perlulah menghormati guru-guru kerana guru ini telah bersungguh-sungguh mengajar sehingga remaja tersebut mampu berdiri dan menjadi insan yang sebaiknya yang berguna kepada ibu bapa, masyarakat dan negara. Guru ni dia telah banyak berkorban demi memartabatkan ilmu dan banyak juga berjasa bermula daripada mereka mengajar kita sejak kecil seperti membaca, menulis dan mengira.
Mereka juga banyak membutuhkan kesalahan setiap satu daripadanya. Remaja perlu menerima dan menjadikan nasihat, bimbingan dan tunjuk ajar daripada guru sebagai insentif atau cara dan motivasi untuk mereka berjaya agar menjadi insan yang berguna yang mampu mendaki hingga ke Menara Gading. Semua ini tidak akan tercapai kecuali dengan kita menjaga peradaban dan rasa hormat dan ikhlas terhadap penyampai ilmu tersebut, iaitu guru. Justru dengan menghormati guru dapat mencetuskan rasa insaf dalam diri dan berlatih membentuk sasar diri yang terpuji. Yang seterusnya ialah menjalinkan hubungan yang baik antara rakan-rakan. Secara perbandingannya, seorang remaja akan meluangkan masa yang lebih bersama rakan-rakannya berbanding dengan ibu bapa atau saudara mara. Hal ini demikian kerana selain keluarga, rakan juga merupakan tempat mengadu, mencurah perasaan dan berkongsi masalah. Cuma dengan itu, kita perlulah menjaga dan memelihara hubungan yang baik dengan rakan, tidak kira sama ada rakan tu dia berlainan agama, kaum maupun warna kulit. So sebagai contoh, kita perlulah memberikan pertolongan kepada rakan yang memerlukan bantuan kerana dia merupakan rakan yang baik dan telah membantu kita dalam keadaan kita yang kesusahan. So bila kita menjalinkan hubungan baik dengan rakan-rakan, masalah kebejatan moral tidak akan ada dalam kamus rutin hidup remaja, sejajar dengan visi mereka untuk menjadi remaja yang mempunyai sasar terpuji. Seterusnya adalah membentuk akhlak terpuji, dan yang terakhir adalah berusaha mengelakkan diri daripada melakukan perkara negatif. Seseorang yang ingin mempunyai sasar diri yang terpuji tidak boleh melakukan perkara negatif yang mampu meruntuhkan akhlak serta menjatuhkan imej diri sendiri, keluarga, bangsa dan negara. Remaja perlulah sentiasa berhati-hati dengan pengaruh buruk seperti pergaulan bebas. Oleh itu, remaja perlulah menghindarkan diri daripada pengaruh negatif seperti pergaulan bebas, ataupun mereka perlulah cuba mengamalkan gaya hidup sihat, menjaga batas-batas aurat dan menjaga hubungan yang baik sesama individu di sekeliling kita. Seterusnya saya serahkan kepada Syed. Okey, seterusnya kita akan tengok kepada definisi rakan sebaya. So yang pertama, rakan sebaya merupakan kumpulan yang paling dekat dan paling penting dalam kehidupan seorang remaja. Maksudnya dekat sini, kita boleh ringkaskan yang rakan sebaya ni macam kawan kita lah. So yang kedua, rakan sebaya ialah orang yang mempunyai umur, latar belakang dan minat yang lebih kurang sama. Maksudnya umur sama, kita 19 tahun, latar belakang lebih kurang sama, minat kita pun lebih kurang sama. Contoh macam kita dua minat main bola, so kita boleh dikatakan sebagai rakan sebaya antara dua orang tu. Rakan sebaya juga membawa erti dua atau lebih individu yang mempunyai adas tingkah laku yang sama. So ni pun lebih kurang macam maksud yang kedua. Lepas tu cenderung menghabiskan lebih banyak masa dengan rakan sebaya tanpa pengawasan orang dewasa. Maksudnya dekat sini, rakan sebaya ni dia macam dia tak nak macam orang yang lebih tua daripada dia macam terlibat sekali dalam diorang punya perbincangan, macam dalam diorang punya kelompok. So diorang lagi suka luangkan masa dengan orang yang sependapat. So komunikasi remaja juga beralih pada masa ini. Maksudnya dekat sini komunikasi remaja dia akan butuhkan. Maksudnya kalau macam depan ibu bapa, dia akan menghormati, dia akan bersikap sopan, akan cakap dengan benda yang baik. Sebaliknya belakang bila dengan rakan sebaya, percakapan diorang akan lebih kurang macam sedikit kasar. Lebih kurang macam tu. So ciri-ciri rakan sebaya yang positif, yang baik, yang berkualiti. Yang pertama, dia amanah. Amanah ni dia maksudnya dia macam seorang tu dia menceritakan kisah dia dan dia minta tolong kawan dia jaga rahsia ni. So itu amanah seorang rakan sebaya untuk memegang rahsia orang tersebut. Yang kedua, prihatin. Prihatin ni boleh
kata macam kita mengambil berat tentang kawan kita. Yang ketiga penyabar. Penyabar maksudnya kita sabarlah dengan sikap rakan kita. Yang keempat penyayang. Kelima mempunyai prinsip dan jati diri. Mempunyai prinsip dan jati diri ni dia maksud dia seorang individu tu, seorang rakan sebaya tu dia ada prinsip dia. Prinsip dia macam tak boleh buat ini, tak boleh buat itu. So itu prinsip dengan jati diri dia. Seterusnya berakhlak mulia. Yang ketujuh menghormati orang tua. Seterusnya pendengar yang baik. Pendengar yang baik ni maksudnya kita macam seorang rakan kita tu dia ada masalah, dia ceritakan masalah kita. So kita kena layan lah dia punya cerita dia tu. Janganlah buat tak tahu je. Kita kena jadi pendengar yang baik, kita kena keep support dia. So seterusnya sealiran. Sealiran ni lebih kurang maksud dengan sependapat lah. Seterusnya bijak dan pintar. Dan terakhir memiliki iman dan taqwa. So seterusnya ciri-ciri rakan sebaya yang negatif, yang buruk. Yang pertama dia berakhlak buruk. Kedua pemarah. Yang ketiga iri hati. Iri hati ni maksudnya dia dengki dengan kita. Dia tak suka apa yang kita buat. Macam tu. Seterusnya ego. Ego ni maksudnya rakan kita ni ego dia tinggi. Dia macam dia tak nak kalah dengan kita. Maksudnya dia yang betul. Tu ego lah. Seterusnya mengajak melakukan perbuatan jahat. So mengajak melakukan perbuatan jahat ni macam ni lah, merokok, mencuri, apa semua. Lepas tu suka mencari kesalahan orang lain. Dia macam dia suka cari kesalahan kita. Macam dia kata aku tak sukalah kau buat ni, tak sukalah buat ni. Kau ni macam apalah. So tu maksudnya dia suka mencari kesalahan kita lah, kesalahan orang lain. So seterusnya menghilangkan diri sangat diperlukan. So benda ni yang paling penting. Dia nak kita nak ada rakan sebaya ni, mestilah kita nak ada orang tu ada dengan kita saat kita diperlukan. Bukan bila kita dah senang, tiba dia datang, dia kawan dengan kita. Bila kita susah, dia hilang. Kita nak macam tu. So seterusnya berbohong. Berbohong ni maksudnya depan kita dia cakap benda lain lah. Dia menipu kita. Seterusnya pengkhianat. Pengkhianat ni depan kita cakap lain, belakang kita dia burukkan kita. Dia kata kita benda yang tak elok apa semua, dia kutuk kita. So tu kira pengkhianat. Seterusnya tidak saliran. Tidak saliran ni macam tidak sependapat lah. Seterusnya peranan rakan sebaya. So peranan yang pertama saling menasihati dan menegur antara satu sama lain. So saling menasihati ni maksudnya kalau seorang rakan sebaya tu dia macam buat benda yang tak betul. Dia buat benda tu salah. So kita sebagai rakan, kita kena nasihat dia, kita kena tegur dia. Kita bagi tahu dia yang benda tu salah, benda tu tak elok. Lepas tu seterusnya membawa rakan sebaya ke arah pembentukan moral yang tinggi. So membawa rakan sebaya ke arah pembentukan moral yang tinggi ni dia macam kita ajak rakan kita lakukan benda yang baik. Contohnya dah masuk waktu azan, kita ajak dia solat. Lepas tu macam ada program apa-apa, kita ajak dia join. Tu kira macam kita nak bentuk moral kita dengan rakan kita ke arah yang lebih tinggi. Lepas tu seterusnya menolong rakan sebaya dalam pelbagai aspek. Dalam pelbagai aspek ni contohnya kita macam tolong rakan kita dalam akademik, dalam sosial, kita tolong dia. Contoh macam dia tak reti matematik, kita tolong dia buat matematik. Dia tak reti dalam untuk confident, dia macam tak yakin dengan diri dia. Kita keep support dia, kita tolong dia sampailah dia confident. Lepas tu sebenarnya sentiasa memberi sokongan. So ni sama macam menolong rakan sebaya dalam berbagai aspek. Akhir sekali memberi bimbingan. Memberi bimbingan ni kita kena bimbing rakan kita ke arah yang baik lah. Maksudnya sama-sama kita dengan rakan kita ke arah yang lebih baik. Lepas tu seterusnya peringkat umur rakan sebaya. Okey, yang pertama umur 5 hingga 12 tahun. Antara umur 5 hingga 12 tahun ni mereka hanya berkawan dengan sesama jantina. Maksudnya dekat sini yang lelaki kawan dengan yang lelaki, yang perempuan kawan dengan yang perempuan. Okey, yang seterusnya umur 12 tahun hingga 14 tahun.
Dekat sini mereka berkawan dengan berlainan jantina untuk membentuk klik atau kelompok. Klik ni maksudnya macam membentuk kumpulan, macam puak. Maksudnya dia kawan dengan lain jantina, lelaki perempuan. Lepas tu diorang membentuk macam satu kumpulan lah. Maksudnya diorang ada kumpulan tersendiri. Yang ketiga, umur 14 hingga 16 tahun, berkawan dengan berlainan jantina secara berasingan tetapi masih mengekalkan hubungan kelompok. Dekat sini baru maksud yang dorang yang lelaki kawan dengan lelaki, yang perempuan kawan dengan perempuan, tapi still bergaul antara lelaki dengan perempuan dan still kekalkan hubungan kelompok. Macam tu. Seterusnya umur 16 hingga 18 tahun. Antara umur 16 hingga 18 tahun ni hubungan rapat antara jantina dan mula mengasingkan diri daripada kelompok. So maksudnya dekat sini dia macam dia tak kisah nak kawan dengan siapa. Kawan dengan lelaki ke, dengan kawan perempuan ke, tak ada kawan pun tak kisah. Dia akan mengasingkan diri daripada kelompok. Lebih kurang macam tu. So sebelum saya dengan Aida mengakhiri pembentangan ni, saya akan tayangkan satu video lah. So sama-sama kita tengok. Okey, itu saja daripada saya dan juga Aida. Saya harap korang semua boleh faham dengan tajuk yang kami present kat ini. Kami mohon maaf jika ada salah silap, ada macam silap kata ataupun apa-apa yang silap. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Okay, baiklah, terima kasih diucapkan kepada Aida Syafida dan juga Syed Hafiz. Alhamdulillah, slide cantik, explanation jelas, video pun menarik. Okey, jadi kita boleh mulakan dengan sesi soal jawab. Okey, pertama sekali, macam biasalah bila dah ada video ni kita nak tahu juga apa yang anda semua faham tentang konten video yang dikongsikan oleh Syed Hafiz tadi. Okey, ada siapa-siapa nak kongsi pendapat ataupun pandangan berkaitan dengan video yang dikongsikan oleh Syed Hafiz tadi? Siapa-siapa sebelum saya panggil nama-nama? Saya nak cuba. Okey, silakan. Dari apa yang saya faham video tu tadi, pertama sekali kita nak berkawan ni tak perlu ramai-ramai pun tak apa, sebab macam kita tengok video tu mula-mula tadi kan, dia cuba nak main dengan ramai-ramai orang tu kan, lepas tu semua macam palaukan dia. Lepas tu dia jumpa budak perempuan tu jadi macam kawan baik dia lah. Hari-hari main dengan budak perempuan tu. Apa semua, walaupun diorang berlainan jantina, diorang tetap boleh jadi kawan yang baik. Jadi apa yang saya dapat, pertama sekali nak berkawan ni tak perlu satu kuantiti yang besar, dan yang kedua ni kita boleh je kawan dengan siapa-siapa, walaupun lain jantina pun tak semestinya minat kita lain-lain kan. Macam tadi budak lelaki tu, walaupun biasalah perempuan kan macam kurang sikit bab sukan ke apa kan, tapi budak perempuan tu tetap support je kawan lelaki dia tu buat apa-apa. Itulah apa yang saya faham. Okey, terima kasih Rashidah Nordiana. Okey, betul, antara poin-poin yang penting pertama sekali tadi, berkawan ni, kita nak berkawan ni kualiti lebih penting daripada kuantiti. Buat apa kita ada kawan ramai-ramai, ada 10,000 orang pun, tapi bila kita dalam kesusahan,
Bila kita dalam kesedihan, tak ada siapa pun yang nak hulurkan bantuan. Jadi biar kawan kita sikit, biar circle kita kecil, tapi mereka semua mereka yang boleh diharap. Mereka yang ada sentiasa dalam susah dan senang kita. Kemudian kedua, poin yang dilontarkan oleh Rashidah Nordiana berkaitan dengan perbezaan. Okay, walaupun kita berbeza jantina, kita berbeza bangsa, kita berbeza agama, berbeza negeri, berbeza kulit dan sebagainya, tapi itu bukan penghalang untuk menjadi seorang kawan. Okay, andai kata kita dah ada persamaan, contoh ada minat yang sama, okay, kemudian ada latar belakang yang lebih kurang sama, okay, itu merupakan persamaan-persamaan yang boleh mewujudkan chemistry dalam perhubungan. Okay, jangan ada sifat resis. Contoh, kita UiTM kebanyakannya orang Melayu kan, Bumi Putera. Bila keluar nanti, bila bekerja di luar nanti, mungkin akan ada sedikit culture shock bagi mereka yang tak biasa berkawan dengan orang lain agama, lain bangsa. Mesti akan ada stigma, contoh kita bekerja dalam satu company, ada orang Cina, ada orang India, ada orang Melayu. Kita akan rasa macam racist, macam orang Cina ni dia je betul, macam orang India ni cakap gebang-gebang je. Itu dah mewujudkan stigma ataupun persepsi negatif terhadap bangsa lain. Sebab apa? Sebab kita tak pernah ada kawan yang bangsa lain. Sebab tu daripada sekarang ni kita dah kena mula open minded, buka hati untuk berkawan, untuk bina hubungan dengan mereka yang punya latar belakang berbeza dengan kita. Jangan terlalu berada dalam comfort zone. Alright, tapi untuk mencari seorang kawan baik, pastikan antara ciri-ciri yang penting yang dibentangkan oleh Syed Hafiz dan juga Aida, antaranya seorang yang boleh dipercayai, amanah, seorang yang sentiasa boleh terima segala kekurangan dan kelemahan kita. Orang boleh terima kelebihan kita, tapi jarang kita nak jumpa orang yang boleh terima kekurangan diri kita. Sebab tu bila kita dah jumpa seseorang yang boleh menerima kekurangan kita lebih daripada kelebihan kita, hargai orang-orang tersebut. Sebab bukan senang kita nak cari orang-orang yang boleh menerima segala kekurangan kita. Sebab bila selalunya orang kebiasaannya 10 kebaikan kita buat, 1 keburukan yang kita buat. Mana orang akan ingat? Siapa boleh agak? Keburukan. Okay, keburukan kan? Kebiasaan macam tu. Kita buatlah banyak, baik banyak mana pun, tapi bila sekali buat slack, yang slack tu lah orang akan ingat. Sebab tu bila kita ada seorang kawan yang boleh terima kekurangan kita, kelemahan kita, hargai mereka. Sebab apa? Sebab dia menerima kita tanpa syarat. Okey, jadi kalau tadi kita lihat ada peringkat-peringkat umur, okey. Untuk pengetahuan semua secara umum ni kan, okey, peringkat umur bayi berapa tahun? Dari berapa tahun ke berapa tahun? Siapa yang tahu? Peringkat umur bayi. Semua pernah jadi bayi tak ni? Satu. Oh, kosong. Okay, daripada lahir 0 sehingga? 5. 5? 2. Alright, 2. Bagus Nafia. Okay, peringkat umur bayi daripada umur 0, itu umur daripada kita lahir sehingga umur kita 2 tahun. Okay, ini peringkat umur bayi. Okay, awal kanak-kanak bermula daripada umur 2 tahun hingga 6 tahun. Okay, bila kita dah mula nak sekolah tu, sekolah tadika, okay, itu merupakan peringkat umur awal kanak-kanak. Kemudian umur akhir kanak-kanak 7 hingga 12 tahun. Waktu kita berada di peringkat sekolah rendah. Okay, kemudian umur 12 hingga 15 tahun merupakan zaman awal remaja. Okay, ingat 12 hingga 15 tahun. Masa awal remaja ni berlakunya perubahan fizikal. Okay, bagi yang lelaki mula tumbuh janggut, mula dada mula bidang kan, mula ketinggian mula bertambah. Kalau yang perempuan mula datang bulan, mula perubahan dari fizikal, contoh macam dada pun makin besar kan, lepas tu perubahan dari fizikal, ada yang tumbuh bulu-bulu ke apa, itu merupakan peringkat awal remaja. Kemudian akhir remaja ialah pada sekitar umur 15 hingga 20 tahun. Okay, sekarang awak semua ni umur berapa tahun? 19. 19. Okay, sekarang semua umur 19 tahun kan, jadi awak semua berada peringkat akhir remaja. Okay, maksudnya lepas ni awak akan beralih ke fasa awal dewasa. Okay, ini merupakan tempoh saat-saat akhir awak bergelar remaja. Kemudian mungkin tahun depan umur dewasa awal umur 20 tahun ke atas. Masa tu awak dah kena mula matang dari segi awak punya fikiran, dari segi awak punya tingkah laku. Awak dah kena mula matang sebabnya awak dah mula masuk ke peringkat dewasa. Okay, bila kita berada peringkat dewasa ni maksudnya
Diri kita bukan tanggungjawab kita, bukan lagi tanggungan ibu bapa. Andai kata contoh kalau ada siapa-siapa yang buat kesalahan besar, buat jenayah besar, okey dia dah tak masuk juvana kanak-kanak ke juvana remaja sekolah negeri ni. Dia akan terus masuk ke arah yang penjara, yang kesalahan orang dewasa tu. Okey, itu merupakan fasa-fasa untuk orang dewasa. Okey, jadi saya percaya kat sini semua pernah melalui fasa-fasa daripada peringkat bayi sehingga peringkat fasa akhir remaja dan akan datang akan melalui fasa awal dewasa. Okey, jadi saya nak minta pendapat, pandangan dan juga cerita perkongsian daripada semua. Okey, sesiapa yang mempunyai kenangan ataupun pengalaman manis ketika zaman remaja dia. Siapa-siapa nak kongsi? Tak kisahlah pengalaman manis bersama keluarga ke, dengan kawan-kawan ke, dengan diri sendiri pun tak apa. Okey, asalkan ada pengalaman ataupun kenangan manis masa zaman peringkat remaja ni. Siapa yang nak kongsi? Okay, siapa nak kongsi? Semua pernah mengalami zaman remaja kan? Ni berkongsi cerita. Anda contoh, okey. Pada ketika saya zaman saya remaja masuk sekolah menengah kan. Okey, pada ketika zaman remaja pengalaman ataupun kenangan manis saya di mana waktu zaman sekolah saya aktif dalam pelibatan sukan. Jadi saya pernah bermain dalam sukan bola jaring daripada peringkat sekolah sampai kebangsaan. Okey. Dan saya bila kita pergi kebangsaan kita boleh lawan negeri-negeri kan. Okey, jadi antara negeri paling jauh saya pernah main di Perlis. Okey, itu merupakan momen-momen yang indah bagi saya walaupun penat. Kita kena training, orang cuti sekolah kita kena stay sekolah, training lagi. Kemudian kena main game sana pergi sini kan sampai kadang-kadang pelajaran pun terabai kan. Tapi itu merupakan momen atau pengalaman manis bagi saya sebabnya saya rasa waktu zaman sekolah je kita boleh aktif main sukan, kita boleh bergembira dengan kawan-kawan sebab kita tahu bila dah masuk peringkat universiti persaingan akan lebih kuat, persaingan akan lebih terbuka sebabnya dah tak fokus kat sekolah je. Dia akan berlawan pula dengan pelajar-pelajar sekolah lain, pelajar-pelajar dari negeri lain. Jadi waktu zaman momen sekolah kalau saya pengalaman manis adalah penglibatan dalam sukan. Okey, jadi kalau yang lain-lain ada tak pengalaman manis ketika zaman remaja awak? Pengalaman yang awak tak boleh nak lupakan, pengalaman yang awak rasa sangat berharga untuk diri awak. Siapa nak kongsi? Kalau tak ada nanti saya panggil ni mana-mana nama ni. Okey, Ajin Hafiz. Ajin Hafiz ada? Miss, Adli Hafiz dia line dia sangkut-sangkut. Okey, baik. Ali Syairina ada? Ni saya nak sharing yang tak ada fakta tau. Ni sekadar perkongsian saja. Jangan risau, jangan rasa takut nak berkongsi. Ali Hairina ada? Akmal ada Akmal? Yes, Miss. Saya terkeluar ni. Tak betul. Kenapa, Miss? Okey, Akmal. Okey, ada tak pengalaman ataupun kenangan manis waktu remaja? Oh, kenangan manis waktu remaja. Secara jujurnya adalah waktu saya pindah sekolah ke sekolah teknik. Tu macam waktu manis remaja lah sebab dapat belajar duduk asrama, dapat kenal kawan-kawan daripada tempat-tempat lain. Sebab kalau kat sekolah lama kan dia macam satu taman perumahan je, jadi kawan-kawan. Ni saya pindah kat sekolah tu dia macam open, ada yang daripada KL, ada yang daripada negeri-negeri lain, daripada negara lain. Jadi dia macam best lah berkenalan dengan orang. Tu kenangan manis waktu remaja lah. Okay, baik, terima kasih Akmal. Okay, itu merupakan antara perkongsian yang menarik sebab bagi mereka pelajar yang duduk asrama dan selalunya sekolah-sekolah asrama ni kita datang daripada pelbagai negeri, pelbagai daerah, pelbagai latar belakang kan. Jadi kalau anda kata cuti sekolah kan, cuma balik rumah, kita nak keluar daripada kawasan rumah contoh nak jumpa kawan-kawan pun kat kawasan perumahan kita mesti tak ada kan.
Sebabnya kawan-kawan kita kat negeri lain, kat daerah lain. Tapi seronoknya itulah kita boleh mengenali latar belakang yang berbeza. Ibaratnya kalau duduk sekolah asrama ni kawan dia satu Malaysia je. Sebab apa? Sebabnya daripada merata-merata Malaysia kita duduk dalam satu sekolah yang sama, sekolah asrama yang sama. Itu merupakan pengalaman manis bagi Akmal. Okey, jadi yang lain, Alia Natasha ada? Ada Miss. Okey, Alia Natasha, apa pengalaman manis ketika zaman remaja awak? Kalau saya ambil sukan lah. Sukan pengalaman manis, saya main bola sepak wanita under bawah 16 tahun. Saya main dekat, saya wakil Johor, join dengan sekolah sukan. So kita orang pergi Pahang. Tapi tak dapat tempat 1, 2, 3, time tu dapat nombor 5. Lawan kebangsaan lah, negeri-negeri. So kat situ saya dapat kenal ramai orang sebab kita orang bertegur je dengan player dari KL. So dapat kenal-kenal lah. So ramailah kawan saya yang saya kenal main bola perempuan. Macam tu lah. Okey, terima kasih Alia Natasha. Okay, kita ada pengalaman lebih kurang sama kan. Momen waktu sekolah, kita dah boleh wakil sekolah, kita boleh kenal ramai orang melalui pertandingan-pertandingan macam tu. Okey, itu pengalaman seronok. Hebat lah main bola sepak Hebat. Okey, itu merupakan antara pengalaman-pengalaman manis. Tapi saya percaya tak semua orang ada pengalaman manis. Tak semua orang ada pengalaman indah ketika zaman remaja. Pasti ada juga pengalaman pahit, pengalaman yang sedih. Jadi pengalaman-pengalaman itu merupakan asam garam dalam kehidupan kita untuk mematangkan diri kita. Kalau kita berada dalam fasa kegembiraan, keindahan, keselesaan semata, itu menunjukkan line hidup kita flat sahaja. Tak ada turun naik, tak ada apa-apa yang kita belajar daripada kehidupan kita. Jadi bila seandainya waktu-waktu remaja kita pernah diuji, pernah berada dalam fasa jatuh, itu merupakan iktibar ataupun ujian yang kita perlu ambil hikmahnya. Okay, jangan kita rasa jangan kita terlalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Contohnya macam, kenapa zaman remaja dia best sangat? Kenapa zaman remaja dia happy je? Kenapa aku sedih je kan? Kita kena reflect balik diri kita. Kenapa kita diuji macam tu? Ujian yang Allah bagi kepada diri kita merupakan satu sesi pembelajaran dalam kehidupan. Alright. Tapi saya tak tanyalah pengalaman sedih ke pengalaman pahit kan. Semua tu privacy masing-masing. Okey, soalan kedua saya pula berkaitan dengan tadi Cik Hafiz dan juga Aida ada kongsikan. Fasa remaja merupakan antara fasa kita lebih kepada kehidupan ataupun sosial bersama rakan-rakan berbanding keluarga. Kita lebih kepada kumpul dengan kawan-kawan, cerita dengan kawan-kawan, keluar dengan kawan-kawan berbanding dengan ibu bapa, berbanding dengan keluarga. Okey, tapi dalam kita berada fasa remaja, kita berada di bawah tanggungan ibu bapa lagi kan. Okey, jadi apa antara pesanan ataupun pegangan ataupun ajaran yang ibu bapa awak ajar pada awak yang awak rasa boleh membentuk diri awak, membentuk jati diri awak, membentuk sahsiah awak menjadi orang yang baik. Alright, faham? Contohnya, katakanlah contohnya macam contoh, saya bagi contoh, katakanlah mak ayah saya ajar saya kalau jumpa orang lebih tua, hormat, senyum, salam. Waktu zaman belum ada COVID lah kan. Jumpa orang salam, jumpa orang senyum. Okay, orang tua cakap jangan menyampuk. Dan benda tu sampai sekarang saya aplikasikan. Walaupun saya dah golongan macam orang dewasa kan. Tapi walaupun orang tu beza setahun daripada saya pun, saya still akan hormat dia macam orang yang lebih pengalaman daripada saya. Tak kisahlah jawatan apa ke, tak kisahlah latar belakang dia apa ke. Tapi saya dah terbiasa. Asal orang tu tua daripada saya kena hormat dia. Tak kisahlah apa-apa pun latar belakang dia macam tu. Itu merupakan pegangan ataupun ajaran yang saya rasa membentuk diri saya menjadi orang yang hormat orang lain. Okay, kalau yang lain pula macam mana? Ada siapa nak kongsi sebelum saya panggil mana-mana nama? Awak rasa tu merupakan antara pesanan ataupun ajaran mak ayah yang bagi efek pada diri awak. Okay, ada siapa nak kongsi? Okay, Alia Nabila ada? Saya Miss. Alright, Alia Nabila ada nak kongsi?
pesanan yang saya selalu dengar pada mak saya. Dia cakap biar orang buat jahat dekat kita tapi kita jangan balas apa-apa. Itulah yang selalu saya dengar daripada dia. Okay, terima kasih Alia Nabila. Okay, itu antara pesanan ibu bapa Alia Nabila. Biar orang buat jahat dengan kita tapi kita jangan buat jahat dengan orang. Sebab kita kena ingat hidup ni umpama roda tau. Kalau kita buat orang akan datang, kalau bukan kena kat kita, contoh awak dah kahwin, nanti kena kat anak-anak awak, kena kat cucu-cucu awak. Okay, hidup ni diumpama roda kan, ada atas ada bawah kan. Jadi jangan terlalu selesa, jangan terlalu yakin yang awak akan sentiasa berada di atas, sentiasa tak ada apa-apa ujian, sentiasa tak ada apa-apa gangguan daripada orang lain. Okay. Andai kata ada orang buat jahat dengan awak, kita cuba ikhtiarkan untuk perbaiki hubungan tu, cuba untuk letakkan hikmah tu, kenapa Allah uji awak macam tu. Jadi itu merupakan antara perkongsian daripada Alia Nabila. Okay, orang lain pula. Okay, Daniel Razman ada? Ada Miss. Okay, Daniel nak kongsi? Bagi saya, parents saya dulu selalu nasihatkan untuk selalu menolong orang lain kalau boleh lah dengan sebaik mungkin. Itu je. Okay. Okay. Terima kasih Daniel. Okay, antara ingatan parents Daniel Rizman berkaitan dengan kita tolong orang selagi kita mampu. Kan? Sebab kadang-kadang kita tak tahu pun pertolongan kita ni yang mana yang boleh merubah kehidupan seseorang. Okay, bayangkan ada orang yang kehidupan dia sangat susah tapi disebabkan oleh bantuan atau pertolongan kita yang sedikit tu boleh merubah kehidupan dia menjadi lebih baik. Awak rasa pahala awak tak berpanjangan ke? Berpanjangan kan? Okay, itu merupakan antara pahala-pahala yang kita tak nampak tau kadang-kadang. Kita tolong orang kan, kita nampak macam benda simple je, aku bagi dia RM1 je minum air. Tapi kita tak tahu dengan RM1 bagi dia minum air tu boleh menghilangkan kehausan dia, itu menyebabkan pahala awak berpanjangan. Sebab itulah kalau kita nak tolong orang, kita cuba jangan minta balasan ataupun mengharap apa-apa ganjaran. Okay, cuba untuk bantu seikhlas yang mampu. Alright. Okay, menarik pesanan-pesanan ibu bapa awak ni. Okay, jadi saya nak tanya lagi siapa-siapa nak kongsi. Ashikin Jeffrey ada? Ada Miss. Okay, Ashikin ada nak kongsi? Ibu bapa saya selalu pesan kalau dekat tempat orang kena pandai bawa diri, jaga tingkah laku sebab tempat orang kan. Itulah. Okay, terima kasih Ashikin. Okay, tu pun antara pesanan yang boleh digunakan, boleh dimanfaatkan oleh semua. Kita kalau berada kat tempat orang, kena jaga diri. Lagi-lagi awak-awak semua ni remaja kan, nak masuk awal dewasa. Jadi pelbagai benda-benda baru awak akan alami. Okay, kadang-kadang benda tu macam akan jadi culture shock andainya awak tak pandai jaga diri. Itu yang kadang-kadang boleh menjadikan diri awak terjebak dengan perkara-perkara yang tak baik ataupun sosial-sosial yang tak baik. Sebab tu penting tau pesanan-pesanan ibu bapa ni, walaupun kadang-kadang kita rasa macam remeh-temeh, apa mak ayah kita bebel ni, apa yang mak ayah kita cakap-cakap ni, kadang-kadang kita ambil mudah dengan semua ni. Tapi sebenarnya mereka ni dah ada pengalaman kan, dia dah makan asam garam lebih daripada kita. Jadi jangan kita rasa macam kita lagi hebat walaupun mentang-mentang lah kita ni masuk universiti, mak ayah tak masuk universiti, dah mula bangga diri kan. Okay, cuba ambil segala pesanan dan juga ingatan ibu bapa kita tu sebagai pedoman hidup. Okay, satu lagi saya nak daripada lelaki pula. Hakim Henry ada? Ya, saya. Okay, Hakim cuba kongsi. Kongsi apa? Kongsi apa-apa ingatan, pesanan, ajaran ibu bapa awak. Sahabat saya tu. Saya ambil pesan mak saya lah. Mak saya kata, jahat mana pun kita, jangan tinggal solat. Tu je lah. Okay, terima kasih Hakim. Okay, itu antara pesanan-pesanan yang kita biasa dengar daripada mak ayah kita kan. Jahat macam mana pun solat jangan tinggal. Sebab apa solat tu jangan tinggal? Sebab walaupun kita buat jahat tapi sebenarnya bila kita solat tu maksudnya kita masih ingat Allah.
andai kata kalau kita tak solat langsung, maksudnya dalam hidup kita ni memang tak ingat Tuhan, tak ingat Allah. Sebab itulah jahat macam mana pun kita ni, solat jangan tinggal. Sebabnya lama kelamaan, sedikit demi sedikit, solat tu akan membentuk diri kita. Alright? Yang penting solat jangan tinggal, betul Mak kata Hakim. Okey, jadi itu antara perkongsian daripada rakan-rakan berkaitan dengan kenangan-kenangan yang pernah awak alami masa remaja, antara ingatan-ingatan mak ayah awak masa awak remaja, dan kemudian awak akan mengalami ke peringkat dewasa pula. Akan datang, awak pula akan bagi ingatan pesanan ni kepada anak-anak awak bila awak dah kahwin nanti. Jadi secara kesimpulannya, remaja dan rakah sebaya ni semua orang pernah lalui, pernah alami zaman remaja ni. Ada zaman remaja dia best, ada zaman remaja dia tak best. Tapi past is past. So sekarang ni awak akan melangkah ke alam dewasa, cuba cari satu cerita ataupun satu pengalaman yang manis untuk zaman awak dewasa kelak. Alright, boleh? Boleh Miss. Boleh Miss. Okay, good. Okay, jadi seterusnya kita akan pergi kepada pembentangan yang kedua daripada Nabihah dan juga Putri Anastasia. Dah ready ke? Dah Miss. Dah. Okey, jadi saya persilakan pembentang kita yang kedua hari ini, Nabihah dan juga Putri Nur Anastasia untuk membentangkan tajuk mereka. Silakan. Nampak ke? Nampak? Nampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Nur Nabihah binti Azman dan Putri Nur Anastasia akan membentangkan tentang perkembangan remaja dan rakah sebaya. Definisi tingkah laku yang terata dan tersusun. Perkembangan terdapat beberapa jenis perkembangan iaitu perkembangan fizikal, perkembangan emosi, perkembangan mental dan juga perkembangan moral. Yang pertama adalah perkembangan mental. Perkembangan mental adalah memaparkan cara berfikir remaja itu sendiri. Perkembangan mental terbahagi kepada dua peringkat iaitu peringkat awal remaja dan peringkat akhir remaja. Pada peringkat awal remaja, remaja di peringkat awal di antara umur 12 tahun hingga 14 tahun. Pada peringkat awal remaja ini, remaja mempunyai kekuatan mental yang tajam dan dalam mencari penyelesaian masalah. Contohnya remaja itu bila dapat tahu sesuatu masalah, mereka akan rasa seronok untuk mencari remaja tersebut akan mengambil keputusan yang tidak mempunyai asas yang khusus kerana mereka tidak mempunyai pengalaman dalam menyelesaikan masalah. Ia akan menyebabkan berlaku percanggahan pendapat antara remaja peringkat awal dan remaja peringkat akhir. Remaja peringkat akhir pula di antara usia 15 tahun hingga 20 tahun. Pada peringkat ini, remaja peringkat akhir akan membuat keputusan yang lebih sistematik kerana keputusan yang diambil berdasarkan pengalaman mereka. Walau bagaimanapun, keputusan yang dibuat masih perlukan bantuan daripada orang yang lebih berusia atau lebih berpengalaman. Contohnya macam keputusan untuk berkahwin, keputusan untuk sambung belajar, keputusan nak kemudian kita ada perkembangan fizikal. Perkembangan fizikalnya adalah apa yang kita dapat dengan nampak dengan mata kasar itu, iaitu luaran seseorang. Pada peringkat perkembangan fizikal ni, tahap pertumbuhan hormon bertambah dalam badan. Contohnya macam akhir balik. Sebab balik tu adalah menandakan permulaan remaja seseorang. Okey, kemudian fizikal remaja mengalami perubahan yang ketara. Contohnya
buah dada makin besar, halkum remaja lelaki akan lebih jelas. Lepas tu sifat seksual kedua akan timbul contoh bulu dekat badan. Lelaki pula akan keluar misai, janggut. Ialah perkembangan tingkah laku. Perkembangan moral ini dipengaruhi oleh isu semasa. Ini kerana bila remaja itu meningkat usia, mereka boleh menonton cerita-cerita yang ada adingan yang tak sepatutnya atau adingan aksi yang lebih ganas yang akan mempengaruhi mereka. Dan terakhir sekali ialah perkembangan emosi. Emosi adalah rasa hati atau perasaan yang sering dirujukkan dengan keadaan yang bersifat dalaman. Perasaan emosi ni dia susah dikawal sebab bila meningkat menjadi remaja, emosi mereka apabila akhir balik, emosi mereka akan jadi lebih sensitif daripada emosi mereka pada tidak puas hati dengan penampilan diri. Disebabkan perkembangan fizikal, ada sesetengah remaja yang tidak berpuas hati dengan penampilan diri, kemudian mereka akan rasa rendah diri, insecure. Disebabkan rasa rendah diri dan insecure, ia akan mempengaruhi pola berkawan dalam kalangan remaja. Maksudnya diorang disebabkan dia rasa insecure, dia rasa dia tak layak untuk berkawan dengan orang lain. Mungkin orang lain akan tak suka dengan penampilan diri dia. Itu akan membuatkan seseorang remaja itu lebih cenderung untuk bersendirian dan suka untuk bersendirian. Kemudian saya akan serahkan pembentangan ini kepada Puteri. Baiklah, jenis-jenis emosi. Seperti yang telah diterangkan oleh Nabiha sebelum ini tentang perkembangan emosi. Dalam setiap perkembangan emosi remaja tersebut, mereka akan mengalami 3 perasaan utama, iaitu perasaan marah, perasaan takut dan perasaan gembira. Yang pertama, perasaan marah. Perasaan marah ialah rasa ketidaksenangan terhadap sesuatu perkara sama ada ianya melibatkan diri sendiri atau orang lain. Di mana perasaan marah ini muncul apabila seseorang remaja itu dicabar atau keinginannya tidak dikabulkan. Kita boleh bagi contoh seperti ibu bapa yang sering mengokong remaja atau menyuruh remaja untuk mendapatkan keputusan cemerlang dalam apa-apa pelajaran dan mula membandingkan mereka dengan remaja-remaja lain. Hal itu akan menyebabkan remaja untuk inginkan kebebasan yang melampau dan akhirnya akan mengakibatkan mereka mula bertindak kasar sama ada kepada ibu bapa, orang sekeliling atau diri sendiri dan akhirnya akan menyebabkan masa depan remaja tersebut terjejas. Yang kedua ialah perasaan takut, iaitu perasaan panik, bimbang, cemas dan gugup yang muncul dalam diri disebabkan kombinasi faktor-faktor tertentu. Seperti remaja tersebut pernah mengalami trauma pada masa lalu seperti penderaan, gangguan seksual atau keluarganya pernah mengalami keretakan rumah tangga. Hal ini akan menyebabkan remaja tersebut mula untuk mengasingkan diri daripada orang lain dan mula tidak berupaya untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dan yang ketiga ialah perasaan gembira, iaitu keseronokan dan kebahagiaan yang wujud hasil daripada kejadian atau pencapaian yang khusus dalam diri atau individu. Perasaan gembira ini muncul apabila remaja tersebut mendapat apa yang dia inginkan atau dia mendapat kejayaan atau dia mendapat kasih sayang dan perhatian sepenuhnya oleh ibu bapa mereka. Perasaan gembira ini memberi
impak yang positif kepada remaja kerana ia akan menyebabkan remaja mental remaja untuk tetap cekal dalam menghadapi sebarang permasalahan kerana perasaan gembiranya melebihi daripada perasaan negatif-negatif yang ada dalam dirinya. Okay, next. Perkembangan konsep diri remaja. Perkembangan konsep diri remaja ada 5 aspek iaitu usia matang, penampilan diri, nama dan julukan, hubungan dengan keluarga dan rakan-rakan sebaya. Usia matang. Apabila kanak-kanak mula menginjakkan diri ke dunia remaja, mereka akan mula melalui fasa kematangan usia. Di situ dia mula boleh berfikir secara rasional, fikiran mereka mulai matang. Sebagai contoh, jikalau dia berjumpa dengan sekumpulan manusia yang bergaduh dia akan cuba untuk membantu meleraikan pergaduhan tersebut tanpa melibatkan sebarang kekerasan atau turut serta untuk menyokong mana-mana pihak dalam pergaduhan itu. Yang kedua ialah penampilan diri. Apabila seseorang individu mula melalui fasa perkembangan remaja, dia akan mengambil perhatian terhadap penampilan dirinya. Dia akan mula membandingkan dirinya dengan orang lain di mana sama ada dari segi pakaian, aksesori, warna kulit dan sebagainya. Yang ketiga, nama dan julukan. Pada waktu kanak-kanak, kebanyakan mereka tidak kisah apa saja nama dan julukan yang diberikan oleh mereka diberikan kepada mereka oleh rakan-rakan mereka. Tetapi apabila mereka menginjakkan diri ke dunia remaja ini, mereka mulai sensitif dengan setiap nama dan julukan yang tertentu, seperti kita panggil dia pendek ke atau botak ke, dia akan mula rasa yang julukan itu memang kenyataan, memang dia pendek, padahal julukan itu hanyalah sebagai gurauan oleh rakan-rakan dia. Yang keempat ialah hubungan dengan keluarga. Bila masuk sahaja fasa remaja ini, remaja akan mengalami fasa pemberontakan di mana hubungannya dengan keluarga mulai renggang. Di situ dia akan mula rapat dengan rakan-rakan sebaya. Di situ dia akan mula memberontak, tidak setuju dengan setiap layanan yang diberikan oleh keluarga walaupun oleh keluarga dan tetapi pada masa yang sama, dia juga akan mulai rapat dengan salah satu anggota keluarga kerana dia akan luahkan perasaan dengan salah satu anggota tersebut. Bagi contoh, si remaja ini mulai rapat dengan kakaknya kerana kakak dia merupakan seorang pelajar yang cemerlang, mempunyai kepribadian yang baik. Dia mulai rapat dengan kakak dia, mulai luahkan segala ketidakpuasan hatinya kepada kakaknya, dan di situ dia mula menjadikan kakaknya sebagai role model untuk sama-sama menjadi seorang remaja yang lebih mempunyai kepribadian yang lebih baik. Yang akhir sekali ialah rakan-rakan sebaya. Pada fasa perkembangan remaja ini, rakan-rakan sebaya merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan konsep diri remaja. Rakan-rakan sebaya, mereka akan mula mempengaruhi sama ada dari segi tingkah laku dan moral kepada remaja. Sama ada ia buruk ataupun baik, ini bergantung kepada jenis rakan sebaya yang remaja itu pilih. Okay, next. Akhir sekali ialah peranan institusi sosial dalam pembentukan remaja. Terdapat 3 institusi yang memainkan peranan penting dalam pembentukan remaja. Yang pertama, institusi kekeluargaan. Ibu bapa perlu mengenali tabiat dan kecenderungan kanak-kanak sejak peringkat awal kerana dengan itu, ibu bapa dengan mudah dapat membentuk anak-anak itu untuk menjadi seorang remaja yang lebih unggul. Yang kedua ialah memberi tunjukkan dan galakkan. Bab kata pepatah, anak-anak ibarat kain putih dan ibu bapa lah yang bertanggungjawab untuk mencorakkannya. Yang kedua ialah institusi pendidikan seperti sekolah, tadika, universiti dan
institusi pendidikan formal yang lain. Institusi pendidikan ini perlu memupuk kesedaran dan pembentukan jiwa serta memberi latihan dan tunjuk ajar. Seperti guru-guru perlu memberi tunjuk ajar kepada remaja tentang disiplin mereka, tentang tata susila mereka selain daripada ibu bapa. Yang ketiga ialah persatuan dan persetubuhan. Persatuan dan persetubuhan perlu menganjurkan program dan melakukan aktiviti persatuan sebagai contoh majlis-majlis agama ataupun kempen anti dadah kerana remaja pada waktu ini mudah terpengaruh dengan perkara-perkara yang negatif yang akan merosakkan diri mereka dan juga kemungkinan akan merosakkan orang lain. Next. Baiklah, kami akan paparkan video tentang perkembangan remaja secara keseluruhannya. Baiklah, kesimpulannya, kita perlulah mengambil perhatian terhadap perkembangan remaja ini kerana remaja merupakan generasi yang akan menyambung legasi pada masa hadapan dan remaja pada masa kini, perkembangan remaja pada masa kini juga akan memberi kesan kepada perkembangan generasi akan datang. Sekian, itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih diucapkan kepada Nabiha dan juga Puteri Nok Tasha untuk pembentangan tadi. Okey, slide cantik, pembentangan pun cantik, presentation tadi secara keseluruhan bagus, ada video, ada huraian. Okey, jadi tadi antara video yang dikongsi berkaitan dengan remaja. Okey, ada siapa-siapa boleh bagi tahu apa input yang anda dapat daripada video tadi? Okay, apa tadi pasal video tadi jadi cerita pasal apa? Boleh saya cuba. Tadi Rashid dan Nordiana dah kan? Orang lain pula? Oh, okay. Okay, orang lain. Takkan Rashid dan Nordiana je tengok seorang video ni? Orang lain tak tengok ke? Perubahan fizikal. Okay, Adam. Okay, cuba huraikan lanjut sikit, Adam. So dalam hidup ni kita akan mengalami fasa macam dia kata sini puberty kan. Itu adalah perubahan yang paling ketara dalam masa kita meningkat umur ke remaja. Macam itulah. Okay, terima kasih Adam. Okay, tadi video tadi dia telah menceritakan ataupun berkongsi tentang perubahan-perubahan yang mungkin berlaku ketika zaman remaja. Okey, antara perempuan dan lelaki yang akan matang dulu, yang akan puberty hit dulu ialah
perempuan berbanding lelaki. Lelaki lebih lambat sikit matang ni kan. Okey, jadi antara perubahan-perubahan akan berlakunya perubahan dari segi fizikal, akan berlaku perubahan dari segi emosi, dari segi sosial, dari segi moral. Okey, contoh perubahan dari segi fizikal. Okey. Saya pick up nama, mana-mana nama. Okey, saya nak anda bagikan jawapan yang berkaitan. Okey, pertama sekali, Husna Syahidah ada? Saya Miss. Okey, Husna Syahidah, semasa zaman remaja akan berlakunya perkembangan ataupun perubahan dari segi fizikal. Apakah perubahan-perubahan yang berlaku pada perempuan dan juga lelaki? Okey, apa contoh-contoh perubahan fizikal yang berlaku pada peringkat remaja? Kalau perempuan dia jadi semakin tinggi, maksudnya nampak perubahan dari segi ketinggian lah. Kalau lelaki pula dari segi badan diorang jadi lebih sasa, tegap. Lagi? Itu je. Okey, terima kasih Husna Syahidah. Okey, seterusnya Arif ada Arif? Ada madam. Okey, Arif. Okey, apa perubahan ataupun perkembangan fizikal bagi perempuan dan juga lelaki ketika waktu remaja? Perubahan dari segi apa madam? Fizikal. Fizikal. Kemudian dah, lepas tu pertumbuhan bulu badan. Itu satu. Lepas tu lelaki bulu badan. Untuk perempuan mungkin pinggul lah menjadi lebih besar. Kalau itu saja. Okey, terima kasih Arif. Okey, itu antara berlaku perubahan fizikal bagi mereka pada peringkat remaja. Pertumbuhan bulu, pertumbuhan dada, pertumbuhan ketinggian. Lagi untuk perempuan datang bulan kan. Itu merupakan antara fasa-fasa yang akan dilalui oleh semua orang pada peringkat remaja. Okey, mungkin pada peringkat awal remaja bila perubahan-perubahan ni berlaku pada diri awak, mungkin awak terkejut, mungkin awak rasa macam pelik kan. Tapi bila dah lama-lama awak mula faham apa yang berlaku pada diri awak, jadi awak dah boleh terima. Kemudian itu merupakan perkembangan dari segi fizikal. Okey, perkembangan dari segi emosi pula macam mana? Okey, Intan Mawadah ada? Intan Mawadah ada? Boleh pula. Okey, Firdaus ada? Saya Miss. Okey, Firdaus. Okey, semasa remaja akan berlakunya perubahan atau perkembangan dari segi emosi. Okey, jadi pada peringkat remaja ni apa antara emosi-emosi yang sering dilalui oleh remaja-remaja ni? Emosi ni macam contoh ada certain remaja yang akan melalui fasa yang suka memberontak. Sebab dia ada satu pemikiran yang mana pilihan dia tu betul, pilihan yang dia buat tu betul. So dia rasa dia akan melawan ataupun dia takkan terima nasihat ataupun teguran dari orang lain. Itu salah satu daripada fasa pertukaran emosi lah. Bagi saya lah, memang saya faham. Okey, terima kasih Firdaus. Okey, masa awak remaja itu antara emosi-emosi yang awak akan alami. Awak rasa nak memberontak, awak rasa diri awak je betul, awak rasa pilihan awak je yang orang kena ikut. Itu merupakan antara pertukaran emosi. Macam mana kita nak belajar tentang emosi. Sebabnya kalau kita zaman kanak-kanak dulu, kita happy je kan. Buat suka hati je, rasa macam tak ada salah je kan. Tapi bila dah peringkat remaja ni, orang dah mula nampak kita punya kesalahan.
orang mula nak menegur kita mula rasa pendapat kita betul, kita dah mula rasa kita hebat, kita pandai, kita boleh buat semua benda kan. Okey, itu antara berlaku perubahan fasa emosi. Okay, nanti bila dah peringkat ke alam dewasa, kita mula dah boleh menyeimbangkan emosi-emosi tersebut. Kita dah boleh faham dah, okey, kita kena ada give and take, kita kena ada toleransi, kita kena rendahkan ego. Okey, itu merupakan fasa remaja tadi yang Firdaus katakan bila mana kita ada perasaan nak memberontak. Okey, yang lain pula, contoh lain, Nelly Nazura ada? Nelly Nazura ada? Okay, Eliana ada Eliana? Saya Miss. Okay, Eliana. Okay, boleh bagi contoh lain tentang perkembangan emosi? Waktu remaja, emosi remaja ni macam mana? Emosi yang Emosi yang dia akan ada rasa sedih. Semacam dia ada banyak pengaruh. Macam contoh perkara yang macam melibatkan study ataupun family related. So benda yang macam terutamanya sekali perempuan yang macam susah nak kawal emosi. So usually diorang akan express dia punya rasa sedih tu through menangis. So daripada situ emosi diorang akan matang. So diorang akan belajar macam cara nak control dia punya emosi ataupun macam nak cope dengan kesedihan tu. Okay, good. Okay, terima kasih Eliana. Betul. Okay, antara emosi-emosi lain yang akan dialami ketika remaja ialah mood swing kita. Kita mudah rasa sedih, mudah rasa sensitif kan. Sikit-sikit touching, hati tisu. Lagi-lagi bila kita, lagi-lagi macam orang perempuan lah. Orang perempuan yang selalunya yang mudah menangis ni. Okay, bila kita contoh putus cinta ke, putus kawan ke, stres dengan kerja rumah, stres dengan homework bagai. Okay, lepas tu orang perempuan ni jenis yang layan movie, layan drama kan, layan lagu-lagu yang sedih-sedih. Itu lagi membuatkan kita trigger nak menangis. Okay, so masa kita remaja ni, kita rasa macam susah nak kontrol emosi kita. Rasa macam nak marah je. Rasa macam sikit-sikit nangis je kan. Tapi bila awak dah mula ke alam dewasa nanti, awak akan mula belajar. Okay, ada benda yang awak boleh kontrol macam takkan semua benda nak nangis kan, takkan semua benda nak marah kan. So dari situlah awak akan belajar. Masa emosi remaja ni dia terumbang ambing lagi. Awak macam rasa macam, kenapa tiba-tiba mood aku macam ni, tiba-tiba mood aku macam ni kan. Tapi bila awak dah mula dewasa, awak akan alami proses kematangan. Okay, kat situ awak dah mula boleh belajar macam mana nak kontrol emosi awak. Okay, selain tu antara emosi zaman remaja ni excited. Excited nak buat itu, excited nak buat ini, excited jumpa orang tu, nak buat apa, nak jumpa orang sana, orang sini kan, jumpa orang baru. Excited nak cuba benda-benda baru. Kalau excited awak ni ke arah yang baik, yang bagus tak apa. Tapi kalau excited yang ke arah yang tak baik, itu yang akan menyebabkan jati diri awak berubah. Zaman remaja ni lah penentu untuk menjadikan kita orang yang baik ke orang sebaliknya. Okay, sebab itulah masa remaja ni kita lebih more kepada kawan-kawan. Kalau kawan-kawan kita baik, keliling kita baik, insyaAllah kita jadi orang baik. Tapi kalau keliling kita orang yang sebaliknya, akan boleh menyebabkan kita juga menjadi orang yang sebaliknya. Alright, sebab tu masa zaman remaja sangat penting untuk kita mempunyai satu kelompok kawan-kawan rakan sebaya yang baik, yang positif. Alright. Itu perkembangan mental, perkembangan emosi dan juga fizikal. Seterusnya, perkembangan dari segi sosial pula. Okay, apa yang berlaku perubahan dari segi perkembangan sosial? Tadi kalau zaman kanak-kanak ni kita lebih more kepada keluarga kan. Kalau zaman remaja pula macam mana? Okay, Fatihah Nafisa ada? Fatihah Nafisa? Ya, saya. Okay, masa zaman remaja. Okay, masa zaman remaja ni sosialnya lebih kepada siapa? Siapa orang kelilingnya? Kawan. Okay. Kawan-kawan awak ni pula
Macam mana background dia? Kawan-kawan yang yang memberi kawan-kawan yang memberi impak positif pada diri kita sendiri. Contoh dia macam amanah, prihatin, semua tu. Okay tu je? Okay, terima kasih Fatihah Nafisah. Okay, itu antara komuniti ataupun kelompok kawan-kawan yang positif, yang baik. Macam Nafisah kata, amanah, prihatin kan. Tapi kadang-kadang kita ada juga kelompok yang sebaliknya, yang negatif. Okay. Kalau masa zaman awak kanak-kanak, zaman bayi, dia lebih kepada keluarga tau. Lebih kepada komuniti ataupun kelompok keluarga. Tapi bila awak dah beralih ke peringkat remaja, dia lebih kepada kawan-kawan. Sebab tu masa zaman remaja ni sangat penting untuk pilih kawan yang betul. Okey, ini untuk pesanan awak semualah. Andai kata nanti bila awak dah besar, awak dah kahwin, awak dah ada keluarga nanti. Okey, ingat pertama sekali untuk kita sebagai manusia, individu ni, kumpulan pertama yang paling hampir dengan kita ialah keluarga. Okey, keluarga tu termasuklah ibu bapa. Okey, kalau kita sebagai ibu bapa ni didik anak kita baik-baik, jaga anak kita baik-baik, insya-Allah dia jadi orang baik-baik. Sebab apa? Sebabnya pengaruh keliling orang luar ni dia tak mempengaruhi lagi kanak-kanak ni. Okey, sebab tu pentingnya ibu bapa dalam perkembangan kanak-kanak. Sebabnya mereka merupakan individu yang paling hampir, yang paling rapat dengan kanak-kanak. Okey, kita tak boleh nak terus judge contoh kanak-kanak tu macam suka buat kerosakan ke, pukul orang ke. Kita cakap, ni mesti makcik kau ni perangai ni. Ni mesti atuk kau punya perangai ni. Tak boleh, kita tak boleh nak judge macam tu. Sebab apa? Sebab kanak-kanak tu berada dengan ibu bapanya 24 jam. Okey, mereka masih di bawah tangan keluarga, masih dalam tangan ibu bapa. Sebab tu lah pentingnya kanak-kanak. Masa zaman kanak-kanak ni ibu bapa punya peranan lah. Macam tadi siapa ada kata kanak-kanak ni ibarat kain putih kan, ibu bapa yang mencorakkan mereka. Okey, seterusnya bila dah melangkah ke alam ataupun fasa yang seterusnya ialah remaja. Remaja ni pula kelompok ataupun kumpulan yang terdekat yang paling hampir ialah rakan-rakan. Sebab tu tadi saya dah mention pentingnya pilih rakan-rakan yang baik, yang positif, yang betul. Sebabnya kalau kawan-kawan awak ni, rakan-rakan awak ni bukannya daripada kelompok yang ini, awak ada tendensi untuk menjadi orang yang negatif, orang yang kurang baik, orang yang terjebak dengan sosial. Sebab apa? Sebab ni kelompok kawan-kawan ni merupakan kelompok yang terdekat waktu remaja. Bukan ibu bapa lagi dah. Okey. Ibu bapa ni waktu kanak-kanak je paling rapat dengan awak. Bila awak ke peringkat remaja, kelompok yang paling rapat dengan awak lah rakan-rakan di sekeliling awak. Okey, seterusnya bila dah pindah ke fasa yang seterusnya iaitu fasa dewasa. Okey, fasa dewasa ni awak dah tak terlalu bergantung dengan kawan-kawan awak. Sebabnya nanti masing-masing dah ada kehidupan masing-masing. Dah ada kerjaya masing-masing, kerjaya masing-masing. Dah ada keluarga masing-masing, dah ada suami, isteri, anak-anak masing-masing kan. Jadi awak dah tak terlalu bergantung dengan rakan-rakan awak. Okey, macam sekarang ni awak semua masih single, belum kahwin, masih belajar. Jadi kelompok paling terdekat siapa? Keluarga, rakan-rakan ataupun diri sendiri? Siapa golongan paling terdekat? Rakan-rakan. Okey, rakan-rakan. Jadi sekarang ni rakan-rakan menjadi penentu kepada diri awak. Okey, sebab tu cari kawan-kawan. Ini sekadar nasihat ataupun pesanan saya je lah berdasarkan pengalaman-pengalaman lepas saya kan. Cari rakan-rakan yang betul-betul boleh menerima diri kita seadanya. Okey, seadanya tu bermaksud dari segi kelebihan, kekurangan, perbezaan latar belakang. Dan bila kita dah jumpa kawan-kawan yang boleh menerima kita seadanya tanpa syarat ni, hargai mereka. Okay, janganlah kita tikam belakang. Okay, janganlah buat jahat, buat dengki dengan kawan-kawan ni. Sebab apa? Sebabnya mereka ni 1 dalam sejuta. Tak semua orang suka kita tau. Dalam hidup ni kan tak semua orang suka kita. Dan juga kita kena ingat tak semua orang benci kita. Jadi awak jangan rasa low esteem kalau tak ada kawan kan, tak ada best friend. Macam tak ada siapa nak rapat dengan awak kan. Jangan rasa macam tu. Sebab antara ramai-ramai ni sebenarnya ada 1-2 yang mungkin sedang perhatikan awak. Yang sedang mendekati awak, nak jadi kawan awak. Yang penting awak kena open minded, kena buka hati untuk mengenali orang lain. Alright.
Faham tak untuk hari ni? Miss. Okey, bagus. Jadi hari ni tajuk sangat light iaitu berkaitan dengan rakan sebaya. Okey, semua orang ada kawan, semua orang pernah berkawan dan semua orang boleh buat kawan. Awak jangan rasa awak lonely, hopeless macam tu. Okay, try walaupun kita tak boleh jumpa secara face to face tapi gunakan platform-platform yang sedia ada. Contoh macam WhatsApp, macam Facebook, macam Instagram, Twitter dan sebagainya. Cuba cari kawan-kawan ataupun kelompok-kelompok yang boleh membantu diri awak. Yang boleh menjadikan awak orang yang lebih baik untuk masa depan. Okay, faham? Faham, Miss. Faham. Okay, bagus. Jadi untuk minggu depan kita akan teruskan dengan pembentangan. Pembentangan siapa ya? Minggu depan siapa minggu depan? Ke semua dah present ni? Minggu depan 22 bulan 6 motivasi diri. Grup siapa motivasi diri? Saya. Fatihah Nafisa dengan? Ashikin. Ashikin, okey. So minggu depan topiknya satu saja, itu motivasi diri. Jadi saya harapkan Fatihah dan juga siapa tadi seorang? Ashikin. Jadi saya harap Fatihah dan juga Ashikin boleh present lama lagi Maksudnya pembentangan huraian tu panjang lagi. Lepas tu boleh selitkan video-video yang menarik juga. Okey, boleh? Boleh, Miss. Okay, good. So yang lain pun sama, yang lain semua prepare. Saya mungkin akan tanya apa benda-benda yang menjadikan hidup awak bermotivasi ataupun siapa idola-idola awak yang boleh menjadikan awak bermotivasi dan sebagainya. Jadi just prepare je sebab saya akan tanya soalan random dan saya akan pick random siapa-siapa yang nak jawab. Okay, faham tak untuk minggu depan? Faham, Miss. Okay, bagus. Okay, seterusnya sebelum kita nak tamat kelas, saya nak ingatkan pertama sekali, okay, semua kat sini dah buat sesi counselling dengan Cik Sulhana Zainal ke? Dah, Miss. Dah, Miss. Sudah. Okay, good. Semua faham kan kena buat apa dengan dia? Kena buat assignment apa dengan dia? Miss. Faham kan? Okay, sebabnya ada yang PM saya, kita kena buat apa sebenarnya dengan Cik Sulhana kan? Okay, bagi mereka yang dah buat temu janji dengan Cik Sulhana, anda semua kena buat sesi kaunseling. Tak kisah sesi kaunseling individu ataupun sesi kaunseling kelompok. Okay, pastikan semua attend ataupun semua bagi kerjasama untuk buat sesi kaunseling ni. Okay, sebabnya nanti saya akan dapatkan kedatangan dan juga report daripada Cik Sulhana berkaitan dengan sesi-sesi kaunseling yang anda lakukan bersama beliau. Okay, itu pertama. Yang kedua berkaitan dengan video refleksi diri tentang program talk yang hari tu. Okay, ada tak yang tak faham tentang assignment tu? Okay, semua faham video tu nak kena buat apa? Tak faham. Tak faham? Okay, ada lagi tak yang tak faham daripada Putri Nur Anastasia? Kurang faham. Okay, kurang faham Cik Hafiz. Okay, jadi dengar Untuk video tu dia tempoh dia 2 hingga 3 minit sahaja. Okay, dan video tu awak boleh buat secara live macam ni, awak cakap seorang-seorang macam ni ataupun awak nak menggunakan animasi lain. Contoh nak guna Powtoon ke apa ke, tak kisahlah apa platform sekalipun. Tapi video itu berkaitan dengan refleksi diri tentang apa yang awak faham berkaitan talk yang diberikan oleh penceramah hari tu. Okay, macam penceramah hari tu dia cerita tentang perlembagaan, tentang institusi raja, tentang demokrasi, sebagainya kan, benda-benda yang awak faham berkaitan dengan talk tu. Okay, kemudian awak cuba bagi refleksi ataupun bagi pandangan atau pendapat awak berkaitan dengan isu yang dibentangkan ataupun dikongsikan oleh penceramah. Faham tak? Contohnya awak kata, okay, perlembagaan kita macam ni, institusi raja kita macam ni. Okay, itu ibarat macam awak punya pendapat ataupun pandangan. Okay, saya tak ada kata okay ni betul, ni salah, ni boleh, ni tak boleh, tak ada. Saya terima je semua pandangan. Jadi awak buat dalam bentuk video berdurasi 2 hingga 3 minit. Kemudian boleh send kepada saya melalui Telegram atau boleh email kat saya. Boleh tak?
Boleh Miss. Okey. Boleh Miss. Jangan risau, benda ni 2 hingga 3 minit sahaja, tak lama pun. Jadi awak boleh bagi apa pandangan awak berkaitan dengan penceramah hari tu kongsi tentang perlembagaan, tentang raja-raja, tentang demokrasi negara-negara semuanya. Okey, jadi awak kena ingat assignment pertama berkaitan dengan perbentangan. Okey, bagi siapa yang dah present, alhamdulillah settle. Okey, yang kedua berkaitan dengan quiz. Okey, hari tu dah buat essay pendek. Alright. Yang ketiga, sesi kaunseling bersama dengan Cik Sulhana. Yang keempat, tentang video refleksi berdurasi 2 hingga 3 minit. Kemudian kita ada projek. Okay, projek tu kita dah run dia punya paperwork. Nanti saya dan juga Bonda Su akan maklumkanlah kepada anda semua bila projek kita akan jalankan. Okay, dan akhir sekali ialah final exam tu sahaja. Okay, ada yang tak jelas lagi berkaitan dengan tugasan? Miss, yang video tu boleh anjak sikit tak tadi? Okay, bila awak nak last tu? Minggu ke berapa? Minggu apa? Kita akan habis kelas minggu ke-13 kan, minggu 14 kita dah tak ada kelas dah. Mungkin dalam minggu 12. Sebab minggu ni banyak test lah Miss. Okay, boleh? Okay, jadi saya bagi tempoh untuk video tu sehingga minggu ke-12. Okay, semua setuju ke? Setuju. Okey, setuju Okey, jadi saya akan bagi tempoh untuk video refleksi tu awak boleh lakukan selama pula sampai minggu 12. Maksudnya last due date minggu ke-12 untuk video. Boleh Miss. SMS. Okey, bersama. Okey, untuk yang sesi kaunseling bagi siapa yang belum buat, tolong buat. Siapa yang belum set appointment dekat Counselling to You, boleh pergi kat Counselling to You. Okey, pilih nama saya untuk set appointment, kemudian boleh buat sesi kaunseling dengan Cik Sulhana. Okay, so untuk minggu depan presentation boleh ready juga berkaitan dengan motivasi diri. Okay, so ada apa lagi? Tak ada Miss. Tak ada ya, semua jelas? Alhamdulillah jelas. Okay, alhamdulillah jelas. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Kita akan jumpa lagi sekali minggu depan pada 26 tak silap. Okay, yang penting semua jaga diri baik-baik, ikut SOP betul. Semoga semua sentiasa sihat dan selamat. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih Miss. Terima kasih Miss. Terima kasih Miss. Terima kasih Miss. Terima kasih Miss.